Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan Islam. Alhamdulillah, hari ini 15 hari bulan pukul 9 malam kita ke udara secara live di segmen Bicara Pembela. Saya Haji Rashidi Haris sebagai Ketua Komunikasi dan Multimedia Pembela, bersama dengan saya Ustaz Razali bin Daud daripada KUN. Kami akan membincangkan pada satu tajuk. Asal tajuk saya kena sebut di sinilah. Asal tajuk ialah Perspektif Sufi dalam Politik Malaysia. Tetapi pada poster kita tulis tu Politik Malaysia dari Perspektif Sufi. Baik. Mungkin ramai yang tertanya-tanya. Okey. Bila kita sebut Sufi dan politik ini, dan kita sebut, saya sebelum nak pergi mendalami isu yang kita akan sebut, sebelum itu saya temurama dengan Ustaz sedikit beberapa perkara, iaitu dia berkaitan dengan kun tu. Sebab orang selalu tanya kun fayakun lah kan. Boleh Ustaz bagi sedikit latar belakang tentang pertubuhan ini dan siapakah ahli anggota dia, bila ditubuhkan dan sebagainya. Sila Ustaz. Terima kasih Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin, penonton sekalian, Tuan Haji selaku moderator. Jadi KUN itu merupakan singkatan bagi Kekeluargaan Ulama Nusantara. Lebih menjurus kepada aliran ulama sufi. Jadi Kekeluargaan Ulama Nusantara ini adalah merupakan cetusan daripada pertemuan beberapa orang ulama yang prihatin akan keadaan umat semasa daripada beberapa wilayah. Jadi antaranya daripada Tauku Ibrahim, Terengganu, Malaysia, daripada Allahyarham Baba Abdul Aziz Asy-Syafi'i daripada Patani, juga dengan setiausaha Jam'iyah Ulama Fatani iaitu Dr. Wan Mustafa. Kemudian daripada Indonesia, Allahyarham Kiai Zainal Abidin Bazul Ashhab. Beliau merupakan mantan naib Rais Am Jam'iyah Tariqah Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Dan juga daripada selatan Filipina, iaitu Profesor Dr. Abdul Rajan daripada Tawi-Tawi. Jadi itulah makanya disebutkan sebagai Kekeluargaan Ulama Nusantara yang memfokuskan kepada, pertamanya ialah bagaimana untuk membina kembali umat berasaskan kepada ketauhidan yang hakiki, dan juga membentuk hubungan baik kalangan ulama, kekeluargaan. Mengharapkan agar ulama dapat berperanan sebagai ayah bagi umat. Suatu ketika dulu ulama ni dia sama kan. Benar Tuan Haji. Itu serba ringkas berkaitan dengan daripada situlah dicetuskan. Kemudiannya sifatnya itu lebih kepada sifat untuk berforum ataupun berdiskusi, bukan kepada organisasi, kerana kita menyedari bahawa organisasi ulama yang ada baik di Malaysia, di Nusantara itu sebetulnya sudah banyak. Jadi yang perlu adalah bagaimana untuk membentuk hubungan kekeluargaan antara kelompok-kelompok ulama ini. Saya teringat bila sebut yang Ustaz sebut tu, saya teringat Syekh Abdul Samad Palimbani, saya teringat Syekh Daud Al-Fatani, dan Syekh Arsyad Al-Banjari. Tiga sekali. Dia bersama itu generasinya itu. Tapi duduknya jauh-jauh tu. Jauh-jauh. Okey Ustaz. Tentang perbincangan kita hari ini, alhamdulillah itu ringkaslah tentang apa itu KUN. Kalau orang nak tahu pertubuhan KUN tu apa dia kan. Baik, tentang soalan perspektif Sufi dalam politik Malaysia. Bila kita sebut aja Sufi dan politik, biasanya orang macam saya lah, bila sebut Sufi, maka terlintas di fikiran saya Sufi, sebut Sufi je, Imam Al-Ghazali. Bila kita sebut Imam Al-Ghazali, maka saya teringatlah kitab dia. Di antara yang besar yang saya pernah khatam,
iaitu kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Minhajul Abidin. Kemudian bila kita sebut tu, muncul lagi seperti Junaid Al-Baghdadi, seperti Syekh Abdul Qadir Jalani dan seterusnya. Ini semua tokoh-tokoh politik, termasuklah Jalaluddin Ar-Rumi, tapi kita sebut itu sufi. Baik, bila kita sebut politik, maka saya teringat dia punya skop tu daripada yang luas tadi jadi kecil sikit. Sufi tu. Mungkin Ustaz boleh jelaskan tu ya. Apa yang saya minat iaitu bila kita sebut sufi dan politik, saya teringat Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Daripada kitab Ihya Ulumuddin muncul kitab di Nusantara ini, Syiarus Salikin, yang direngkaskan oleh Syekh Abdul Samad Falimani bersahabat dengan Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani menulis kitab Muyatul Musalli. Di belakang sekali, kalau kita tengok Muyatul Musalli, tercatat tentang kesultanan ini, nasihat dia kepada sultan, nak menunjukkan bahawa ulama itu dekat dengan pemerintah. Okey, yang Ustaz masukkan tu macam mana Ustaz? Baik. Menurut saya begini Tuan Haji. Untuk kita memahami tentang apa yang dimaksudkan dengan sufi, dan bagaimana sufi memandang soal politik, itu kita harus melihat kepada disiplin ilmu sufi itu sendiri. Kerana dalam masyarakat ada timbul bahawa bila sebut sahaja golongan sufi, ialah orang yang menjauhi soal dunia. Itu sering dimomokkan begitu dalam masyarakat. Tetapi bila kita kembali kepada disiplin ilmu atau dasar ilmu yang benar, bagaimana terbitnya pemikiran sufi itu, barulah kita dapat melihat bagaimana sebenarnya tanggapan, pandangan, perspektif golongan sufi itu kepada politik. Jadi di sini kita perlu melihat dasarnya, Tuan Haji. Dasar keilmuan itu dia mesti kembali pertamanya dalam soal akidah, itu tidak lain daripada akidah mengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Kemudian dari sudut syariahnya, dia mengikuti ulama-ulama mazhab yang muktabar. Kalau di Malaysia ni khususnya Imam Syafi'i. Kemudian di situ kita melihat dalam persoalan tasawuf ataupun istilah lain ihsan, itu kita melihat antara tokoh besar seperti yang Tuan Haji sebut tadi, Imam Al-Ghazali rahimahullah, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kemudian dalam satu aspek lain, dalam aspek bimbingan, pendidikan ataupun asuhan untuk melahirkan orang-orang yang mencapai maksud yang dikatakan sufi tadi, itu lahirlah tokoh-tokoh besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, dengan madrasah-madrasah asuhan sufinya yang dikenali sebagai madrasah Qadiri, dikenali madrasah Syadzili. Itu merupakan asas kepada keilmuan sufi itu sendiri. Jadi daripada situlah lahirnya bagaimana perspektif, pemikiran, sikap, tindakan seseorang yang dengan asas tersebut melihat kepada dunia, melihat kepada politik, melihat kepada ekonomi, dan melihat kepada aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Saya melihat begitu asasnya itu. Ustaz, kalau kita tengok di Afrika dulu, saya sebut, sebab kita bila sebut sufi, bila sebut politik, maka teringat Omar Mokhtar, famous sampai buat filem. Baik, sufi ni berperang je ke Ustaz? Ke macam mana? Sebab bila sebut sufi, Omar Mokhtar perang, lawan dengan penjajah, seolah-olah tahap tu walhal kita ada satu lagi, kalau kita tengok Sultan Al-Fatihnya, Salahuddin Al-Ayyubi yang semua berperang je. So macam mana dia Okey, dia begini Tuan Haji. Asas yang dibawa oleh kaum sufi ialah cinta. Cinta yang dimaksudkan itu ialah cinta antara makhluk, hamba dengan Allah, dan juga bagaimana untuk menzahirkan cinta dia kepada Allah itu dalam bentuk cinta kepada makhluk Allah yang ada, khusus hubungan sesama manusia. Jadi dalam soal membina kehalusan, kesucian hubungan cinta inilah menyebabkan di situ berlakunya sikap tindakan seseorang yang mengalami ataupun melalui perjalanan sufi ini, untuk mendapatkan cinta Allah itu bagaimana.
Sedangkan kita memahami bahawa jalan ibadah itu adalah bahagian daripada jalan untuk cinta. Agama Allah itu sendiri yang merangkumi di situ semua aspek kehidupan, itu adalah merupakan jalan-jalan untuk mendapatkan cinta Allah. Bukan hanya soal perang, tetapi bagaimana seseorang itu untuk membina agama pada dirinya tadi, kerana dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agamanya, dia sanggup untuk melakukan sampai kepada tahap mempertahankan, mendaulatkan, meninggikan agamanya itu. Kerana apa? Kerana di situ ada cinta Allah, ada cinta Rasulullah menanti di situ. Maka itu yang ingin digapainya. Kalau sampai ke tahap perlu kepada perang, maka dia akan terlibat di situ. Kerana cinta. Kerana cinta. Okey. Kalau di Malaysia tu macam mana? Kalau di Malaysia pun sama sebenarnya. Kita melihat ya, sejarah politik, sejarah perkembangan Islam di Malaysia itu sendiri pun kita melihat sama. Ya. Tetapi di alam Melayu, khususnya di Malaysia, kita melihat perjalanan kaum Sufi itu lebih kepada perjalanan yang evolusi, bukannya revolusi. Kalau kita tengok Ustaz, contohlah sekarang ni, realiti sekarang. Ahli politik bercakap di parlimen, bercakap ni, dia tak campur dengan ustaz ni, ulama-ulama ni. Ustaz tu jauh sekali lah. Ulama pun kita tak dekat. Contoh, rapat dengan mufti ke, bertanya dengan mufti ke, tidak berlaku. Kemudian kita melihat pula, kalau yang guru-guru di pondok tu, dia menyendiri. Duduk pondok, belajar kat situ, tak campur dengan ahli politik. So, macam mana Ustaz? Dia gini, bentuk yang bagaimana kita nak buat tu? Pertama, kita sebut tadi, kesedaran dia macam mana untuk membawa cinta itu. Kerana bila dia membawa cinta tersebut, ini dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai kaedah, sesuai dengan kadar dan keperluan, kadar kemampuan seseorang ulama itu, dan juga keperluan dalam masyarakat itu. Sebab tu kita tidak juga boleh mudah menganggap bahawa setengah golongan ulama Sufi itu tidak terlibat. Ya. Mereka terlibat dengan kadar dan posisi mereka masing-masing. Contoh kita melihat, Tuan Haji tanya tadi dalam sejarah politik di Malaysia misalnya, tidak asing yang menasihati Sultan Zainal Abidin yang ketiga di Terengganu, itu Tok Kupalu. Itu tokoh ulama, tokoh Sufi yang besar. Kita melihat lagi misalnya yang sebelumnya lagi, Syekh Abdul Malik, yang merupakan mertua kepada Sultan Zainal Abidin yang pertama, mertua dan penasihat kepada Sultan. Dan kita melihat dalam suasana di alam Melayu ini, kalau di Aceh, Syekh Abdul Rauf Singkil, itu mufti kepada 3 sultanah di Aceh. Jadi peranan mereka ini bukan peranan yang kecil dalam politik. Sebenarnya, kita melihat juga kesan kalau yang dekat. Bagaimana kita melihat Sultan Alauddin Selangor menghasilkan buku pohon agama yang di dalamnya membicarakan tentang hal agama, kesufian, akidah. Siapa yang mengasuhnya kalau tidak ada ulama yang mencetak sehingga lahirnya begitu? Demikian juga Risalah Iskandar oleh Sultan Iskandar di Perak. Jadi hal-hal demikian menunjukkan penglibatan dan peranan mereka itu ada. Tetapi menurut sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Dan ada juga kita lihat di sana orang yang tidak dikenali dalam masyarakat sejarah, tetapi peranan mereka ialah mendoakan. Khusus dalam aspek malam mereka itu, kerana tidak mampu dia mungkin untuk berhadapan, keilmuannya cukup, tetapi kerana kecintaannya kepada Allah, Rasul, kepada umat, maka dikhususkan malamnya itu untuk mendoakan kepada kesejahteraan umat, kepada pemimpin-pemimpin. Itu juga berlaku. Sebab doa itu senjata orang. Itu juga sebahagian daripada peranannya. Okay. Kalau kita tengoklah politik yang ada sekarang ni, kita sebut tentang realiti. Yang dahulu tu biarlah sebagai sejarah itu. Okay. Realiti sekarang, kita melihat bahawa ahli-ahli politik kita, mereka berpolitik yang baru ni, kita tengok semalam bagaimana keadaannya di parlimen. Terus terang cakap, sangat mendukacitakan bagi saya lah. Seolah-olah mereka menolak rukun negara yang kelima tu.
kesopanan dan kesusilaan. Sepatutnya pemimpin-pemimpin itu menunjukkan contoh bagaimana nak mempraktikkan kesopanan dan kesusilaan. Tapi malangnya semalam memang sangat mengecewalah. Adab tu agak macam tu. Baik. Kita tengok keadaan tu sedang berlaku. Dan ulama terpencil. Tu terang cakap, kita bukan nak kita kena terima realiti ni, terpencil. Jadi bagaimana, itu saya kata, saya memerlukan satu mungkin mekanisme bagaimana kita nak mendekatkan satu, bagaimana nak bagi tahu bahawa pada rakyat ni pentadbiran negara ni mesti dekat dengan ulama tu. So apa yang satu contoh yang ada, dia punya kebaikan dan keburukan dan kesan tu. Sebab bagi orang di England pun tak pakai ulama pun boleh merintah. Amerika lagilah tak ada ulama seorang pun. Selamba je Trump buat macam-macam. So perlu ke ulama ni? Ada orang bertanya macam tu, Ustaz. So apa pandangan Ustaz? Baik. Sebetulnya formula rumusan ini sudah ada. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ada satu karangan kitab khususnya, Nasihat Al-Muluk, At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Itu khusus berkaitan dengan nasihat kepada pemerintah. Secara ringkas lah, kerana kita bukan nak kupas kitab keseluruhan saja. Kita nak bincang secara dasar. Jadi inti besar dalam kitab itu dua perkara. Pertama, soal akidah tauhid. Sangat main peranan dalam membentuk sebuah Kerana negara. ini yang akan mencorakkan seseorang insan, jiwanya, pemikirannya, akal budinya, yang akan mencetak dia menjadi seorang pemimpin. Kalau jiwanya itu tidak dicetak dengan betul, tidak diasuh, dibina dengan betul, dia akan melahirkan seorang pemimpin yang tidak ada kewibawaan. Tak peliklah maknanya kalau bersikap seperti yang Tuan Haji sebut tadi semalam tu. Ya. Kemudian yang kedua, dia menceritakan tentang adab, nasihat kepada pemimpin, termasuklah keperluan kepada pemimpin itu untuk mendekati golongan ulama. Dan mendekati itu juga diingatkan, supaya dia mendekati golongan ulama yang benar, yang memainkan peranan yang benar, yang tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Itu yang ditekankan oleh kalangan ulama sufi, supaya mereka ini ada peranan, dan peranan mereka itu besar. Golongan ulama ini peranannya besar. Dalam Ihya Ulumuddin juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, sesungguhnya kerosakan rakyat itu adalah kerana penguasa. Kerosakan penguasa pula adalah kerana ulama. Kerosakan ulama adalah kerana cinta harta dan kedudukan. Bagaimana seseorang itu boleh memimpin, seseorang yang ada kecintaan kepada habuan duniawi, boleh menguasai rakyat kecil, apalagi untuk menguasai penguasa orang besar. Maka di sini menunjukkan kepentingan. Imam Al-Ghazali menunjukkan kepada kepentingan asas itu ialah untuk ulama itu kuat dengan nilai kesufian, dengan nilai cinta tadi yang benar hubungannya dengan Allah. Di situ akan melahirkan kewibawaan kepada golongan ulama untuk mereka memainkan peranan kepada penguasa, pemerintah. Maaf kalau kita bicarakan kemungkinan golongan pemerintah hari ini kerana tidak didekati, tidak mendekati ulama-ulama yang benar, ataupun golongan ulama juga sepertinya, maaf kita sebutlah, sepertinya kurang kewibawaan itu, untuk mengawal, menasihati, menjinakkan pemerintah, mengasuh pemerintah, seperti mana tokoh-tokoh yang kita sebut, tokoh Paluh dan sebagainya. Mungkin itu. Ustaz, kembali kepada yang Ustaz sebut tadi, cetakan tu. Cetakan tu tidak mantap. Cetakan akidah tu tidak betul-betul mengikut yang Sunnah Jemaah. Benar Tuan Haji. Baik. Bila sebut tentang cetakan ni lah, kita tengok sekarang ni sistem yang ada pun sebenarnya menjauhkan diri daripada ulama itu sendiri. Kalau kita tengok sekolah yang ada, tak apa, itu satu masalah lah yang perlu diperbaiki.
Baik. Kemudian yang ada ini, yang bawa satu pemikiran. Saya ada gini, kalau kita lihatlah, ramai di antara pemimpin-pemimpin ni, dia bercakap, dia bila penampilan itu, seolah-olah dia bercakap hebat. Tetapi tanpa kita sedari, ada pemikiran-pemikiran yang bercagar dengan Islam yang dia bawa, iaitu antaranya liberal. Kita tak boleh menafikan bahawa ini sedang menerap di kalangan rakyat kita. Baik Ustaz. Ada ulama, bukan kita kata tak ada. Tetapi mereka tu yang duduk di situ pun, contoh di parlimen, bukan tak ada ulama, ada seorang dua. Saya tak ada kata tak ada langsung. Betul. Tapi tidak menyuarakan tentangan dia tentang pemikiran-pemikiran tu macam mana. Ini mungkin luar tajuk ni. Tapi nak apa peranan patut dia buat Ustaz? Dia sekarang duduk di dalam parlimen. Dia berdepan dengan ahli-ahli wakil rakyat ni. Ada pandangan-pandangan yang bercagar dengan Islam. Mengapa ulama tu tidak? Saya sebut yang baru-baru ni lah. Menteri Agama disindir. Dan tidak ada orang yang membela. Keadaan itu menunjukkan bahawa agama ini boleh diperlekehkan. Sudahlah kita berdepan dengan media yang sering memperlekehkan agama kita, raja kita. So, macam mana Ustaz? Ini pandangan lah. Pandangan. Kita memahami bahawa agama itu bagaimanapun dia tetap berada pada kedudukannya yang tinggi. Ya, betul. Al-Islam yu'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Tak ada. Soalnya sekarang ni, siapa yang memegang, siapa yang membawa Islam itu? Itu yang dipersoalkan. Jika tidak dibawa oleh orang yang benar-benar berwibawa, maka Islam itu akan dianggap rendah. Jika dibawa oleh orang-orang yang benar berwibawa, seperti tokoh-tokoh pemimpin yang Tuan Haji sebut tadi, Al-Fatih misalnya, maka Islam itu akan dilihat gah dan indah. Jadi maka ini yang sangat perlu difokuskan. Imam Al-Ghazali, dia sudah mengalami keadaan itu di zamannya. Maka dia melihat, dalam Nasihat Al-Muluk sendiri ada nyatakan, di zaman aku bukan kekurangan ulama, bukan kekurangan pendakwah, bukan kekurangan asatizah lah kita nyatakan, tetapi kekurangan Dr. Rabbani, orang yang mampu merawat jiwa umat itu untuk dihidupkan kembali dengan Allah. Kerana orang yang jiwanya hidup dengan Allah, dia akan berhati-hati, berjaga-jaga dalam katanya, dalam pemikirannya, dalam tindakannya. Tetap berjaga-jaga. Di situ akan membuahkan takwanya. Di situ akan membuahkan kesopanan dan kesusilaan. Jadi kita bercakap di situ, makanya yang perlu apanya? Tuan Haji, menurut saya yang perlu bukan hanya kita meletakkan beban itu kepada golongan ulama, lebih-lebih dalam realiti semasa. Sistemnya yang sepertinya tidak memihak kepada golongan ulama. Maka disitulah pentingnya ada golongan yang sedar, yang prihatin untuk mainkan peranan menyusun perkara ini. Dua perkara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam hal tadi. Pertama ialah Dr. Rabbani, yang kedua ialah arkitek Rabbani. Bukan arkitek buat binaan rumah tu Haji, arkitek untuk menyusun masyarakat. Dua golongan ini yang penting. Jadi kerana kita lihat di sana bukan tidak ada. Kalau negara kita, masya-Allah Tuan Haji, golongan ulama, lambakan ulama asatizah yang pulang dari pelbagai curug, Timur Tengah dan sebagainya, itu sudah banyak, tetapi kita melihat sepertinya kurang disusun dan dimanfaatkan. Betul. Saya lihat begini, masa tahun 90-an lah, beberapa kawan-kawan yang balik daripada Al-Azhar, bila kita tanya, marilah kita bersama dengan kerajaan bantu. Tapi masa zaman tu dia kata, dia tak nak jadi ulama usuk. Jadi dia orang duduk pondok, sebenarnya merugikan negara. Negara perlu ulama ni, perlu orang-orang hebat ni. Jadi Ustaz begini, yang last ni, ini mungkin boleh buat satu rumusan. Panjang tak Ustaz? Kita nak faham. Baik. Malaysia ini kita ada sistem. Raja berperlembagaan yang sekarang ni, raja, kedaulatan raja-raja ni. Baik. Dia sendiri ada majlis raja-raja.
Kemudian kita ada menteri yang bersidang di parlimen. Baik. Di mana kita nak masuk ulama? Kita dah ada sistem tu kan? Di mana kita nak masuk ulama? Okey. Satu. Kemudian bagaimana ulama ni nak meletakkan ni? Sebab setengah ulama ni dia masuk dalam tu, dia orang faham bila ulama ni cakap pasal fiqh lah. Muamalat tak adalah. Mana ada. Jaranglah kita dengar orang nak bertanya pada ulama tentang masalah kewangan pun tak tanya ulama ni. Sebenarnya ada. Orang yang mahir dalam bidang. Ulama kita yang dulu bukan main hebat kan. Jadi macam mana kita nak menyesuaikan, bagi saya nak meletakkan peranan dia tu. Kita dah ada dah tadi sebut raja-raja dah, majlis raja-raja. Kita ada parlimen dan menterinya. Peranan ulama tu, apakah dia duduk sebagai mufti saja? Setakat ni orang faham ulama itu mufti. Atau buat majlis fatwa, ulama duduk berkumpul buat majlis fatwa. Mungkin ustaz boleh rumuskan ni sebagai satu yang terakhir dan kita nampak, dan itu macam saya sebutlah, bentuk yang bagaimana yang terbaik untuk negara kita ni. Silakan. Itu Haji. Perkara ini bukan yang saya sebutlah ya. Kerana rujukan besar kalau kita melihat di situ sudah dirumuskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dalam Nasihat Al-Muluk sendiri, Al-Imam Al-Ghazali berpesan, perkara yang pertama ialah tentang kekuasaan atau kedaulatan itu. Diberi penekanan, pentingnya penekanan atau peranan kalangan ulama dalam sistem politik itu sendiri. Pertama ialah menyedarkan pemimpin, pemerintah dan juga rakyat bahawa kekuasaan itu adalah milik Allah. Allah, itu yang sebetulnya. Itu perkara yang asas. Paling asas. Ya, bukan ditanam kepada soal pemikiran, tetapi bagaimana menanamkan keilmuan asuhan tadi supaya jiwa pemimpin, jiwa pemerintah itu sendiri menerima, mengakui dengan hatinya, dengan jiwanya bahawa kuasa itu milik Allah. Lalu pemimpin, baik raja-raja adalah menerima amanah kedaulatan itu daripada Allah. Bukan dia yang berkuasa. Bukan dia, bukan miliknya. Ini kedaulatan yang kita faham sebagai kedaulatan raja-raja Melayu. Ya. Jadi amanah itu kemudiannya didelegate kepada pembesar-pembesar untuk menjalankan. Dan kesemua peringkat ini, baik raja, pembesar yang menjalankan, golongan eksekutif, golongan legislatif, golongan judiciary, semuanya itu perlu memahami hakikat tersebut. Hakikat kekuasaan itu adalah milik Allah. Melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah. Bukan perintah rakyat. Benar. Ya. Dan itu mesti ditanam. Bukan hanya di sini. Kalau di sini boleh menipu lagi. Ya. Tetapi kalau sudah benar ditanam hal itu, maka mereka tidak berani, Tuan Haji. Orang yang dalam hatinya itu ada Allah, ada kesedaran, ada ingatan pada Allah. Walaupun dia keseorangan, dia tidak akan melakukan rasuah, tidak akan melakukan pengkhianatan, tidak akan mengabaikan tanggungjawab pada rakyat. Kita melihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, peranannya bagaimana, kerana prihatinnya itu kepada rakyat. Kenapa? Bukan kerana kedudukannya, tetapi kerana kesedaran imannya, takwanya itu kepada Allah. Ini peranan yang perlu dimasukkan oleh para ulama kepada pembesar, kepada raja, kepada pemerintah dan kepada semua penjawat awam. Mereka itu perlu ditanam, dimasukkan nilai tersebut, dimasukkan nilai Allah, nilai cinta Allah, nilai pandangan Allah, nilai pandangan Rasulullah dalam jiwa masing-masing itu. Jadi kita menghidupkan majlis cinta Allah, cinta Rasul misalnya. Kena ada tu ya. Itu sebenarnya untuk apa? Untuk menyampaikan mesej bahawa pentingnya setiap peringkat masyarakat, juga termasuk rakyat, rakyat yang ada kesedaran tersebut, juga akan sentiasa berperanan. Dia tidak akan melepaskan begitu saja. Rakyat tidak akan membiarkan pemimpin yang melakukan kesalahan, kerana dia sedar bahawa dia akan bertanggungjawab dengan Allah dan Rasul. Dia bijak memilih. Dan dia bijak memilih. Betul. Itu formula itu sudah ada, Tuan Haji. Maka ini yang seharusnya dimainkan peranan oleh golongan ulama yang faham tentang nilai. Itu yang sebetulnya dibawa oleh Sufi.
Dan bukan kumpulan, mana-mana kumpulan, tetapi mana-mana ulama yang memiliki sedaran itu yang seharusnya dijalankan. Ya. Asuhan. Ya. Tapi bukan, kena ingat Haji, bukan perkara itu hanya menyampaikan sekadar faham. Perlu ada peranan mengasuh. Sebab itu tokoh-tokoh besar yang Tuan Haji sebut di awal tadi, semua mereka itu bukan sekadar mengaji, tetapi mereka ditarbiyah, diasuh oleh para ulama. Mendekati itu bukan hanya dia berada di situ dengan tujuan untuk membacakan doa dan sebagainya. Bukan sekadar itu peranannya. Dia mendekati setiap peringkat. Mungkin peringkat ulama ini dia mampu mendekati golongan penjawab awam. Maka itu peranan yang dijalankan. Ada ulama yang lebih cukup persediaannya, wibawanya. Dia mendekati golongan raja, golongan pembesar. Itu menurut kesesuaian dan kemampuan masing-masing. Baru kesempurnaan struktur tu. Benar Tuan Haji. Dia pergi kat orang bawah, orang biasa, dia bagi pencerahan, dia bagi pemahaman tentang bagaimana nak memilih pemimpin. Dia pergi dekat pemimpin, ni tanggungjawab kamu kalau kamu dipilih. Amanah kamu yang kena laksanakan. Dia pergi kat raja-raja, ini peranan kamu untuk memastikan semua orang melaksanakan tanggungjawab. Oh, kalau kamu macam tu cantik suruh tu, kalau kena Allah, cantik lah. Okey, kita berada di penghujung. Masa memang terhad. Okay. Kalau bolehlah, hasrat yang Ustaz Razali nak sampaikan kepada orang ramai di luar sana, bahawa KUN, ini perjuangan KUN. Ini yang kita nak bawa ni. Dan pembela memang kita sokong. Jadi boleh sepatah dua untuk memberi kepada rakyat ni, apa kita punya perancangan, dia punya hala tuju tu, naratif yang bagaimana yang kita bawa tu. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala tentunya telah mengaturkan sesuatu untuk negara kita, tanah Melayu, Malaysia yang kita cintai ini. Saya melihat struktur pemerintahan dengan kedaulatan raja-raja, dengan keluhuran perlembagaan, sebenarnya sudah cukup cantik, tersusun. Tinggal lagi bagaimana untuk kita mengisi dengan tokoh-tokoh, dengan pribadi, dengan karakter yang mulia, yang memiliki ketakwaan, yang memiliki keadilan, kebijaksanaan, sehingga perkara itu akan dapat dijalankan, dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk membina negara yang benar-benar indah, sehingga orang melihat Malaysia itu, orang akan nampak keadilan Allah, orang akan melihat kasih sayang Allah itu nyata di bumi Malaysia. Rahmat Allah itu dilihat dalam pemerintahan, dalam ekonomi, dalam kehidupan sosialnya, sehingga ramai masyarakat akan berduyun-duyun melihat keindahan Islam dengan sistem dan juga kewibawaan orang yang mengisi sistem yang ada di Malaysia ini. Wallahu alam. Alhamdulillah, kita berada di penghujung rancangan, dan pertamanya nak ucap terima kasih. Sebenarnya panjanglah kita nak bincang lagi. Satu lagi, saya kalau boleh nak jemput, janganlah serik, tak nak datanglah. Kami akan jemput lagi untuk sesi-sesi yang akan datang. Ucap terima kasih kerana sudi untuk hadir ke program segmen Bicara Pembela ini. Sebagaimana biasa, Pembela adalah gabungan daripada pertubuhan pembela Islam. Kita akan sentiasa membawa suara umat Islam sebagai check and balance yang sebenar kepada kerajaan dalam isu-isu yang menyentuh soal Islam, Melayu, bangsa dan tanah air. InsyaAllah, saya Haji Rashidi Haris, moderator pada malam ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.